Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Queen Chokoja telah menghasilkan bisnes modul kanvas. Key Partnership. Semakin hari semakin banyak persaingan antara e-commerce di Malaysia, termasuk Shopee dan Lazada. Kedua-dua marketplace ini cukup agresif sekarang. Ini meraih minat pembeli terutamanya di kalangan generasi muda yang suka berbelanja secara atas talian. Shopee dan Lazada juga meningkatkan keupayaan mereka untuk menyaingi e-commerce di tempatan. Dan kami memilih Shopee dan Lazada sebagai tempat kami memperluaskan lagi barangan jualan kami, di mana kedua-dua kaedah pembelian ini amat terkenal pada era moden ini kerana ianya terkenal dengan pembelian atas talian dan boleh dibuat di mana-mana sahaja. Dengan adanya aplikasi pembelian di atas talian seperti Shopee dan Lazada, amat memudahkan lagi kami untuk memasarkan produk kami ke seluruh negara. Kedua-dua aplikasi pembelian atas talian ini dapat memberikan kesenangan kepada pengguna, contohnya seperti cara pembelian barang tidak rumit, disediakan ruangan untuk melihat barang yang ingin dibeli, terdapat juga penghantaran percuma sekiranya pelanggan kami menebuskan tiket penghantaran percuma. Aplikasi ini juga tiada tempoh masa untuk tutup dan sentiasa boleh dibeli dalam tempoh 24 jam sehari. Kami menggunakan aplikasi Shopee dan Lazada kerana memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk membeli barang tanpa perlu ke kedai, dan ianya lebih selamat dan dapat menjaga keselamatan dan kesihatan para pelanggan kami. Kerana dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, yang memberikan kesan kepada negara dan rakyat. Key activity ataupun aktiviti utama adalah aktiviti kebergantungan untuk memastikan sesuatu perniagaan itu beroperasi. Tujuan untuk mengetahui apakah aktiviti utama yang mendatangkan aliran pendapatan dalam perniagaan yang dijalankan. Terdapat 4 aktiviti utama yang dilakukan. Yang pertama, pembuatan. Aktiviti pembuatan dilakukan berdasarkan pemerhatian terhadap sambutan dan permintaan dari pelanggan. Yang kedua, pemasaran. Aktiviti pemasaran dilakukan melalui platform perniagaan, sosial media dan kedai. Yang ketiga, pembungkusan. Pembungkusan produk dilakukan dengan kreativiti sendiri bagi menampakkan kelainan yang lebih menarik berbanding produk lain. Yang keempat, penghantaran. Penghantaran produk dilakukan menggunakan kenderaan syarikat dan perkhidmatan penghantaran seperti JNT Express, GDEC, CityLink dan lain-lain. Value proposition. Dengan era baru ini, berbagai generasi muda maupun generasi yang lebih berusia sentiasa menginginkan sesuatu yang pantas dan menjimatkan masa. Sebagai contoh, aplikasi Lazada dan Shopee diciptakan untuk menjimatkan masa pengguna kerana pengguna tidak perlu pergi ke pasaraya atau outlet sesuatu produk untuk membelinya. Cukup hanya dengan melayari internet sahaja, kita sudah boleh membuat pembelian. Begitu juga dengan pembayaran. Ramai masyarakat kini yang menginginkan cara pembayaran melalui proses yang mudah dan efektif. Pada jam kami, terdapat khidmat pembayaran melalui PayWave yang hanya menggunakan QR Code yang perlu diimbas oleh kedai apabila hendak membeli barangan daripada kedai tersebut. Khidmat ini juga dapat memudahkan pengguna bagi jam ini kerana tidak perlu bersusah payah membawa wang tunai yang banyak ketika keluar membeli belah. Hal ini juga dapat mengelakkan berlakunya sentuhan ketika hendak membayar barangan yang dibeli kerana pada pandemik COVID-19 ini, masyarakat perlulah ada kesedaran dalam membasmi COVID-19. PayWave ini disasarkan untuk pengguna milenial, namun pihak yang lebih berusia pun boleh menggunakan cara pembayaran ini kerana ianya sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, perkara ini telah menjadi trend pada masa kini akibat oleh zaman teknologi yang semakin canggih. Era teknologi yang semakin canggih ini dapat memudahkan segala urusan di kaunter pembayaran. Seterusnya, jam ciptaan syarikat kami ini dicipta khas dengan fungsinya yang terbaik. Jam ciptaan kami ini adalah jam yang perlu dicas. Terdengar agak remeh bukan apabila ianya melibatkan sesuatu yang perlu dicas. Namun, jangan khawatir. Jam ini hanya perlu dicas sekali sahaja dan
jangka hayat hidupnya boleh bertahan selama 5 hari. Kebiasaannya, Isnin hingga Jumaat adalah hari yang sibuk bagi masyarakat di zaman ini. Masing-masing mempunyai komitmen masing-masing seperti belajar maupun bekerja. Jadi jam ini sesuai digunakan kerana hanya pada hari Sabtu sahaja ianya perlu dicas. Pada hari Isnin hingga Jumaat, jam ini boleh digunakan dengan baik tanpa ada sebarang masalah low bateri. Kami mencipta kelebihan ini agar memudahkan urusan pelanggan kami kerana kami sudah tahu sasaran pelanggan kami dan sudah faham apakah keperluan yang mereka inginkan. Customer Relationships Membership Card. Bagi menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, kami telah memperkenalkan kad ahli yang di mana ianya membolehkan penggunanya menerima banyak manfaat. Antara manfaat yang boleh diperolehi oleh pengguna kad tersebut adalah mereka boleh mendapat potongan harga sehingga 5% bagi setiap pembelian mereka. Kad ini juga menggunakan sistem mata di mana para pembeli akan dapat untuk menebusnya dengan mana-mana hadiah yang ditawarkan mengikut nilai mata yang telah dikumpul oleh mereka. Terdapat beberapa langkah yang harus diikuti oleh mereka bagi mendapatkan kad tersebut, iaitu mereka seharusnya membeli jam tangan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 1 kali dengan membayar RM20 bagi bayaran pendaftaran kad tersebut. Kad ini adalah berkonsepkan lifetime use, di mana kad tersebut tidak mempunyai tarikh luput dan ianya dapat digunakan di mana-mana kedai yang menjual jam tangan tersebut. Segmen pelanggan adalah jam tangan digital kami merupakan jam tangan moden dan canggih yang mempunyai pelbagai kelebihan dan fungsinya tersendiri. Jam tangan digital kami turut mempunyai kekuatan dan kelebihan seperti auto paywave. Auto paywave ini adalah pengguna dapat membuat pembayaran dengan lebih cepat. Oleh itu, jam tangan kami ini hanya mampu dimiliki oleh golongan yang berpendapatan tinggi, iaitu RM5,000 ke atas kerana jam digital kami ini dikeluarkan dengan harga yang tinggi. Hal ini kerana jam digital kami juga menggunakan bahan-bahan mentah yang susah untuk diperolehi. Tambahan pula, golongan yang berkerjaya lebih suka menggayakan barang-barang yang mahal kerana mempunyai pendapatan mereka sendiri untuk nampak lebih elegan. Maka, sasaran pelanggan kami adalah terhadap golongan yang berkerjaya yang mempunyai pendapatan melebihi RM5,000 ke atas untuk melariskan produk jam tangan digital kami. Perniagaan jam digital kami menggunakan 2 channel iaitu online dan offline untuk memberitahu orang ramai tentang produk yang dijual. Bagi channel online, kami telah menggunakan 3 aplikasi media sosial iaitu Facebook, Twitter dan Instagram. Terdapat banyak kelebihan apabila menggunakan channel online tersebut seperti komunikasi dua hala di antara penjual dan pembeli lebih efektif, kos pemasaran yang rendah, kerana kami tidak perlu mengiklankan produk kami di media cetak atau televisyen. Pelanggan juga dapat mengakses tentang produk kami di mana dan bila-bila masa sahaja. Dan sebarang maklumat tentang produk perniagaan kami lebih cepat dan efektif melalui media sosial. Manakala kami menyediakan kedai sebagai channel offline kami. Kedai kami berada di setiap negeri di Malaysia kerana ia dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan jam tangan digital tersebut dan pelanggan juga boleh datang ke kedai untuk membaiki sekiranya berlaku kerosakan. Key resources atau punca utama. Punca utama terbahagi kepada 4 iaitu pekerja.
Semakin meningkat jumlah pekerja yang mempunyai produktiviti yang tinggi, semakin meningkat keberkesanan dalam penghasilan produk. Oleh itu, produk dapat dihasilkan dengan banyak dalam jangka masa yang singkat. Yang kedua, pejabat. Pejabat diperlukan untuk memudahkan urusan pekerjaan di samping memberi keselesaan kepada pekerja. Yang ketiga, komputer. Komputer diperlukan untuk menyimpan data-data berkaitan perniagaan dengan lebih selamat di samping memudahkan urusan perniagaan serta mengelakkan penggunaan kertas yang banyak untuk merangka proses perniagaan. Yang keempat, internet. Internet ini digunakan bertujuan untuk membuat kajian berkaitan produk dan digunakan sebagai salah satu capaian untuk berhubung dengan pelanggan. Revenue stream adalah pendapatan sampingan kepada perniagaan jam digital kami. Kami telah menjual tali jam sejenis getah yang bersifat casual untuk kegunaan harian bagi seseorang yang mempunyai gaya hidup aktif, kerana tali jam ini ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja. Tali jam getah mendatangkan hasil jualan yang sangat menguntungkan kerana dijual dengan harga yang murah berbanding pelbagai jenis tali jam yang lain yang terdapat di pasaran. Selain itu, kami telah menjual skrin pelindung. Skrin pelindung memiliki ciri keselamatan yang mempunyai penutup atas untuk kegunaan harian yang bersifat anti-silau yang boleh melindungi jam tangan itu sendiri. Manakala penutup bumper casing mempunyai ketahanan terhadap cala dan apabila jatuh mempunyai ketahanan terhadap geseran yang diperlukan oleh pengguna. Oleh itu, penjualan skrin pelindung memberi untung dan mendapat permintaan yang tinggi daripada pengguna. Struktur kos. Yang pertama ialah bil utility seperti bil air, bil elektrik dan bil internet. Bil ini merupakan kos yang berubah dari masa ke semasa bergantung kepada penggunaannya. Yang kedua ialah bahan mentah. Bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan jam tangan digital ini ialah getah, mineral crystal, harlek crystal, safi crystal dan akrilik crystal. Bahan mentah ini merupakan kos yang berubah kerana bahan mentah tersebut sukar untuk diperolehi. Yang ketiga ialah pemasaran. Pemasaran ialah dari segi membayar model dan membuat iklan untuk memasarkan jam tangan digital ini supaya orang dapat mengetahui jam ini berada di pasaran. Yang keempat ialah pengangkutan seperti lori, van dan kereta. Pengangkutan ini merupakan kos tetap kerana kenderaan ini akan dibeli untuk jangka masa hayat yang panjang. Akhir sekali ialah gaji pekerja dan sewa kedai. Gaji pekerja dan sewa kedai juga merupakan kos tetap kerana gaji dan sewa kedai tersebut masih harga yang sama walaupun unit pengeluarannya berubah.